saya'lamuna ghadan, besok mereka akan tahu. Manil kadzabul asyir, siapa yang pendusta, siapa yang sombong ni. Besok tu bila tu? Apa? Hari akhirat, insyaAllah. Syekh kita ni, hari akhirat tu bagi dia macam besok tu. Tuan-tuan ingat hari akhirat tu jauh gini. Syekh itu macam besok tu. Macam besok dia beriman tu tinggi sangat, dah sampai bila akhir besok boleh jadi akhirat tu. Masya Allah, kita masih lagi tunggu Imam Mahdi belum turun lagi ni. Dia besok je. Jadi memang besok Ghadan. Ghadan ini mungkin jadi dia punya tafsiran adalah hari akhirat. Dan bila besok itu bila turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila turun azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni azab manduri ni, mereka akan mengetahui Ghadan, esok nanti di akhirat, ataupun bila turun azab, hari diturunkan azab, manil kadzab. Baru turun azab, baru kata siapa pendusta. Nabi Saleh yang ingatkan mereka akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, pendusta atau mereka yang sombong. Dia tuduh pula tu, dia dah sombong dengan kata-kata dia. Nabi Saleh pula dia dituduh gila. Bukan gila, tiga, empat sekali ni. Sesat, gila, pembohong, sombong. Tengok label yang dilabelkan. Ada tak dai-dai yang baik-baik semua kena tuduh macam ni? Ramai tuan-tuan. Orang baik-baik semua kena tuduh macam-macam. Sesat lah, gila lah, itulah, inilah, macam-macam. Padahal orang ni orang baik. Orang baik dituduh. Ini biasa. Kalau para nabi dituduh macam ini, apalagi selain nabi. Memang kena tuduh. Kadang-kadang zaman sekarang ni, Allahu Akbar, orang-orang baik ni dianggap sesat. Imam Mekah tu cakap jangan berhibur, jangan gini, dia 10 tahun penjara. Dia jadi penjenayah pula. 10 tahun penjara tu bukan main-main tu. Jadi macam penjenayah 10 tahun. Padahal nasihat orang aja dalam khutbah dia tentang teruknya hiburan ni. Khutbah tak sampai 5 minit dia cakap itu. Saya timing baru 2-3 minit. Dia tak sampai 2-3 minit. Syekh Saleh kata 10 tahun sekarang ni baru ni berita. 10 tahun dalam Tarifi jawab. Syekh Tarifi jawab dengan orang sampai sekarang. Tak keluar. 2014 masih dalam penjara. Itu belum dijatuhkan hukuman lagi. Tapi 2014 sampai sekarang ada orang tanya dengan dia satu soalan, dia jawab soalan tu je, terus kena tangkap. Itu di mana tuan-tuan? Di Saudi tu, bukan di Malaysia tu, di Saudi tu, terus kena masuk sekarang ni. Kita punya pemerintah kerajaan ni okey sikit lah tuan-tuan. Boleh belasah. Kalau saya punya cakap ini tak tahu kena berapa tahun tu kan. Sebab Saudi. Kita bersyukur lah kita hidup di Malaysia ni boleh lagi bebas lagi. Bebas berdakwah, bebas cakap ini. Kalau kena setengah-setengah negara tu, tak boleh cakap macam ini. Cakap macam ini boleh kena penjara. Itu dia. Jadi inilah mereka tuduh Nabi Saleh dengan pelbagai tuduhan yang kita cakap yang dusta lah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna mursilun naqati fitnatan lahu. Sungguhnya kami mengirimkan naqatah, unta betina, fitnatan. Jadi unta betina ni sebagai mukjizat yang keluar daripada batu besar. Mereka minta, kaum Samud ni mereka minta mukjizat. Kalau kau betul lah Nabi keluarkan unta betina, keluarkan unta daripada batu ni, betul unta keluar. Unta keluar, Allah cakap kami bagi tunjuk diorang mukjizat. Ini mukjizat tuan-tuan, fitnatan, ujian, sebagai ujian bagi mereka. Jangan happy sangat bila nampak mukjizat. Itu adalah ujian bagi kita. Jadi Allah kata ujian bagi mereka. Datang mukjizat ini sebagai ujian bagi mereka. Fartaqibhum wastabir. Maka kami perintahkan kepada Nabi Saleh
fartaqib, tunggulah apa yang tengok apa yang mereka akan lakukan, dan bersabarlah, bersabar terhadap sikap mereka. Jadi bila unta datang, kami beritahu kepada mereka, itu beritahu kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Saleh kepada supaya beritahu kepada mereka apa? Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum. Beritahu mereka bahawa air itu di sana ada public punya perigi lah, tempat orang akan bawa binatang melintang mereka untuk minum. Publicnya semua binatang datang. Beritahu kepada mereka bahawa air ni dibahagi di antara mereka dengan unta betina itu. Jadi satu hari unta betina, satu hari unta pula. Satu hari unta betina ni, lain hari ternakan-ternakan mereka. Kullu syirbi muhtadar. Setiap orang berhak mendapat giliran minum dia satu hari ini. Dan yang bagusnya, unta ni besar, jadi dia punya susu banyak. Jadi pada waktu unta tu minum aja, waktu dia punya giliran aja, mereka free of charge boleh ambil susu dia. Boleh ambil susu dia, banyak susu. Jadi mereka tak dapat minum air, tapi mereka dapat susu. Kalau giliran unta tu minum. Jadi beritahu kepada mereka tentang aturannya. Fanadaw sahibahu. Mereka tak setuju lah. Mereka jadikan satu isu minum. Kenapa kita punya binatang ternakan tak dapat minum? Kenapa nak bagi dia satu hari? Dia seorang aja. Lalu dia pun panggil fanadaw sahibahu. Maka mereka memanggil kawannya. Fanadaw sahibahu. Sahibahu ni sahabat mereka yang paling jahat sekali, yang paling notorious lah, bahasa putih notorious sekali. Udar bin Salif. Seorang aja, yang dia ada 9 orang, tapi yang paling jahat sekali adalah seorang ni, Udar bin Salif ni. Mereka panggil kawan dia, kata fa'aqar. Lalu dia pun menangkap unta tu. Mereka plan untuk mereka bunuh unta tu. Maka mereka memanggil kaum mereka yang sanggup membunuhnya. Lalu dia pun bertindak sampai dia membunuh. Fa'aqar tu dia bunuh dengan tetak dia punya kaki dia tetak unta tu. Unta tu besar, nak apa ni, nak bunuh, nak sembelih susah. Dia tetak dia punya kaki dan dia bunuh. Lalu Allah cakap faikai fakana adabi wa nuzur. Maka perhatikan bagaimana mereka akan diazab. Nabi SAW cakap 3 hari je. 3 hari lah kamu bergembira. Masuk hari keempat aja, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Sungguhnya kami hantar kepada mereka suara yang keras, pakikan lah dia kata, pakikan yang kuat sekali, suara yang dentum macam bom jatuh gitu. Fakanu kahasyibi muhtadar. Lalu jadilah mereka seperti apa? Seperti batang-batang ranting-ranting kering yang lapuk, daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpul oleh pemilik kandang binatang. Macam ranting-ranting hancur tu kan. Kena suara yang kuat. Itu pun tak tahu macam mana bunyi. Ini weapon dari sudut bunyi pula. Kena suara bunyi yang kuat, satu ledakan hancur mereka semua, kecai semua, berkecai. Batang-batang kering yang hancur tu jadi macam mana? Kalau ada video je kita boleh macam mana. Masalah ini dia pandai lah buat video-video macam mana kalau dan terjadinya siksa-siksa ini semua mengerikan. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri. 3 kali Allah ulang. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, untuk dijadikan peringatan. Fahal min muddakir. Maka ada tak orang yang nak mengambil pelajaran dia, nak ambil peringatan dia. Allah Subhanahu Wa Taala bila ulang berarti tak ramai orang. Padahal kalau tengok masyarakat kita, yang baca Quran, yang baca Al-Quran dah sedikit. Yang baca Al-Quran sedikit, tak ramai. Yang senang je juga. Kita nak tengok ramai ke tidak, tengok hari Jumaat saja.
Tengah hari Jumaat. Semua tunggu. Berapa orang yang baca Al-Quran? Di surau ke, di masjid ke? Berapa yang baca Al-Quran? Tak ramai. Sikit je yang baca Al-Quran. Itu baca Al-Quran sedikit je. Tak percaya tengok tadarus. Tuan-tuan, lepasnya ada tadarus berobot orang belakang. Berobot keluar lagi ada. Berobot keluar semua. Tak ramai. Yang baca tau kita agak tuan-tuan. Yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni tak ramai. Ini reality lah, reality check. Daripada yang baca ni, yang betul-betul belajar tadabbur betul-betul, yang ambil dia punya peringatan, dia punya pelajaran, lagi sedikit. Lagi sedikit. Bahkan ada setakat menghafal saja. Menghafal saja, apa makna dia aku pun tak tahu. Yang tahu aku hafal 30 juz. Berapa 30 juz aku tak tahu. Jarang kita jumpa orang yang mengajar tafsir, orang mengajar ni, dia juga adalah hafiz. Jadi kan yang puji kurap ni yang kena ajar juga. Nak cakap macam mana dia yang tak hafiz yang kena ajar. Apa nak buat? Yang hafiz tak nak belajar dia punya makna dia punya tafsir dia punya tadabbur dia. Sepatutnya itu. Jadi kurang lagi. Yang membaca dan menghafal ni daripada sedikit makin lagi sedikit. Macam suatu yang ganjil lah, suatu yang pelik bagi seorang itu. Kalau kita tengok dia baca Al-Quran dengan terjemahan, macam kurang kita nak jumpa orang yang macam itu. Inilah, kerana itu Allah cakap ada tak orang yang nak ambil peringatan. Kita bukan susah sangat. Al-Quran ni bukan nak ambil peringatan daripada Allah macam mana. Bukan suruh baca sampai 1 juz, 2 juz baru nak ambil peringatan. Baca 1 ayat saja. Dengan niat apa? Dengan niat kita nak peringatan. Ya Allah, ingatkan aku, Allah madzakirni bil Quran. Ingatkan aku dengan Quran. Jadi baca 1 ayat saja. 1 ayat dah cukup. Itu peringatan kita pada hari itu. Apa peringatan dia? Apa saja kita baca je. Apa saja, tuan-tuan buka je muka surat apa pun dalam Quran ni, dia akan cukup bagi kita. Kita yakin Allah SWT akan bagi kita peringatan dengan Quran ni. Tak perlu macam ada satu sistem yang banyak, aku nak kena habis silibus ni, nak kena ada Quran ni. Anytime aja. Hari ni sebelum keluar ada satu syekh ni dia ajar, sebelum keluar rumah awak ambil Al-Quran, buka 1 ayat. Ini ayat of the day untuk awak. Buka, tengok ayat, mana-mana ayat baca, tengok terjemahan dia, itulah peringatan. Tak balik, tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 5 minit. Sebaiknya sampai 1 jam peringatan setengah jam. Tapi kalau memang saya tahu kita kadang sibuk, kita kadang gini semua, kan masa 1 hari je. At least kita terlepas daripada firman Allah. Fahal min muddakir. Ada tak orang nak? Kau nak tak ambil peringatan? Apa nak kita nak jawab? Nak, tapi tak buka Al-Quran. Ini nak apa ni? Main-main apa dengan Allah? Kalau awak nak betul-betul, buka Al-Quran. Ada tak orang yang nak ambil peringatan? Ada tak? Itu je peringatan. Betul-betul tengok satu ayat sebagai peringatan. Ya Allah, sebagai memenuhi panggilan Allah, seruan Allah SWT. Sebagai adab kita, seruan Allah dah tanya nak belajar. Setiap hari kita ambil 1 ayat saja. Takkanlah tak boleh 1 ayat. Ambil je mana-mana. Tak payah nak ikut urutan daripada surah ni. Ambil je, pilih je 1 ayat, baca, terjemah je. Tengok macam mana. Buat dulu. Jangan tanya, apa Ustaz nanti jadi apa ni? Buat dulu setahun. Tengok macam mana. Berubah tak kita punya perangai kita punya kejahatan yang ada dalam diri kita. Tengok dulu. Ramai yang cakap ini mengubah Al-Quran tu, mengubah hidup mereka dengan Al-Quran tu. Dengan niat niat bukan nak action, nak pahala, bukan. Niat nak dapat peringatan daripada Al-Quran. Bila orang tu dia dapat peringatan Al-Quran, dia akan berubah dengan sendirinya. Dia akan berubah. Ada seorang pakcik itu menangis. Jumpa saya, betul lah Ustaz, saya baca terjemah Al-Quran. Dulu saya tak pernah baca terjemah Al-Quran. Sekarang ni saya tengok banyak kesilapan pada diri saya. Macam mana ni Allah akan terima tak taubat saya gini. Nangis tu.
peluk-peluk saya. Allahu Akbar. So, aku pun tak sampai, aku suruh tapi aku dalam hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadikan Al-Quran ini peringatan. Sebagaimana dalam doa kita berzakirna bimana sina anusina, ingatkanlah kami apa yang kami lupa. Allahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.